Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar, alhamdulillah pada petang ni sekali lagi kita bersama Yayasan Ta'lim. Kita bersiaran untuk kita membincangkan, meneruskan bacaan kitab Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan hukum hakam. Seperti yang kita sebutkan dalam pengajian sebelum-sebelum ini, pengajian ini bukan memberi penumpuan kepada permasalahan fiqah, tidak seperti kelas fiqah. Dia lebih kepada kelas untuk kita membincangkan hadis-hadis hukum yang berkaitan dengan hukum fiqh. Kita bincangkan rukun-rukun, sunat-sunat, tapi kita lebih kepada untuk kita mendekatkan diri kita dengan dalil. Apatah lagi untuk kita kenal dalil dalam mazhab kita sendiri, mazhab Syafi'i. Kerana hadis ini perlu dihidupkan. Seperti kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dalam kitab Syarah wa Ashabil Hadis, annal hadis yuhayyijul hadis. Iaitu kita banyak berbincang berkenaan dengan hadis, yuhayyijul hadis. Dia akan menghidupkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembincangan fiqh bagus, masya-Allah. Tidak ada ilmu yang lebih bagus, paling baik selepas ilmu akidah daripada ilmu fiqh. Kerana ilmu fiqh itu ialah untuk mengenal perintah Allah Azza wa Jalla. Namun pengajian fiqh juga perlu disulam dengan pengajian dalil, agar bila kita amalkan hukum fiqh tersebut, bila kita laksanakan perintah Allah Ta'ala tersebut, di dalam pemikiran kita dan hati kita tidak hanya bincang masalah ini sah, ini tidak sah, ini halal, ini haram, ini makruh, ini sunat, ini fardu, ini bukan fardu. Tetapi mengaitkannya dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW perintahkan macam ni, Nabi SAW buat begini, Nabi SAW buat begitu. Agar pertama sekali, bila kita melakukan solat tadi, kita bukan sekadar melakukan perintah Allah Ta'ala, dia menambahkan lagi kecintaan kepada Nabi SAW. Jadi kita boleh kaitkan, contohnya kita solat, kita takbir, kita angkat tangan. Jadi kita bukan angkat tangan sebab apa? Sebab dia sunat. Kita kata Rasulullah SAW angkat tangan dalam solat. Bila kita baca Al-Fatihah pada setiap rakaat, kita kenapa kau baca Fatihah? Oh, dia adalah fardu, rukun solat. Kalau tak sah. Jadi kita bukan sekadar itu saja, kita kata kerana Nabi SAW bersabda, tidak ada salat bagi orang yang tidak menyempurnakan Al-Fatihah, tidak baca Al-Fatihah. Jadi beginilah sikapnya seorang ahli sunnah, iaitu apabila dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bertambah-tambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan dengan kita membaca kitab Umdatul Ahkam. Hari ini kita masih lagi dalam kitabus salah, dalam babul qiraati fi salah.
Babu al-qira'ati fi salat. Atau kita boleh baca juga al-babun. Boleh juga kita baca babun al-qira'atu fi salah. Al-qira'ah fi salah. Al-qira'ah maksudnya bacaan dalam salat. Apakah bacaan yang diwajibkan atau apakah bacaan yang disunnahkan kita membaca dalam salat. Kerana salat ini ibadah yang mengumpulkan ibadah qauliyah, ibadah fi'liyah dan juga ibadah qalbiyah. Ibadah qauliyah bacaan, dari rukun qauli. Dan kita juga ada sunnah qauliyah, sunnah dari segi ucapan. Dan salat juga ada fi'liyah, ada perbuatan seperti rukuk, i'tidal, sujud. Dan dalam salat juga ada ibadah qalbiyah seperti khusyuk, takut pada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepadanya, mengagungkannya, ta'zim, ikhlas dan lain-lain. Jadi dari segi fi'liyah dan qauliyah ini dan juga qalbiyah ini tak lain tak bukan kita mesti berpandukan kepada sunnah Nabi SAW. Babu al-qira'ati fi salah. Kata Syekh Abdul Rahman Al-Bassam, bagi siapa yang ada buku ni boleh rujuk buku surat, buku terjemahan Syarah Umdatul Ahkam ni, buku surat 232. Kata mabahith hadzal bahth, perbincangan berkenaan dengan bab ini, al-kalamu 'ala qira'ati al-Fatihah fi salah, iaitu bab bacaan sini merujuk kepada bacaan salat, iaitu bacaan al-Fatihah. Hal tasihhu as-salatu biduniha, nak bincang adakah salat ini sah tanpa al-Fatihah. Wal kalamu 'ala al-mawadhi' allati yaktafi fiha bil-Fatihah. Jadi perbincangan ini banyak kepada al-Fatihah wal mawadhi' allati yushra' fiha ba'd al-Fatihah ghairuha. Okey. Dan tempat yang lain yang disyariatkan kita membaca surah-surah yang lain selepas al-Fatihah. Okey. Mesti kita sebut tadi kan, bincangan berkenaan dengan Fatihah dan apa lagi surah-surah yang kita boleh baca selepasnya. Dan perbincangan juga dalam bab ni nak bincang berkenaan dengan nau'ul qira'ah. Apakah jenis-jenis bacaan yang boleh kita kaitkan dengan salat. Okey. Dan seumpama dengan. Maksudnya apa saja berkait yang sunnah-sunnah qauliyah yang kita sebut tadi tu. Sunnah-sunnah qauliyah ini dalam babnya. Bab bacaan surah dalam salat. Naam. Al-hadithu ar-rabi'u wa tis'un. Hadis yang ke-94. Kalau dalam buku kita ni 98. Dalam buku Syekh Bassam ni 94. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah bi Fatihatil Kitab. Seperti biasa kita mesti memperkenalkan dulu berkenaan dengan si perawi hadis sahabat ni, Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit nama dia Ubadah bin As-Samit bin Qais bin Aswam bin Asram bin Fihir bin Qais bin Tha'lab bin Ghanam bin Malik bin Salim bin Auf bin Amru bin Auf bin Al-Khazraj Al-Ansari. Ubadah bin As-Samit. Naam. Ibu dia, nama dia Qurratul Ain binti Ubadah bin Nadlah. Ibu dia, ummuhu Qurratul Ain binti Ubadah bin Nadlah. Dan ayah dia ni dan ibunya ialah Qurratul Ain bin Ubadah bin Nadlah bin Malik, wa huwa ahadun nuqaba al-ithnai asyara lailatul aqabah. Ubadah bin As-Samit ni antara sahabat Nabi yang awal-awal ambil perjanjian Aqabah. Kita masih ingat lagi tak dalam sirah kita baca dalam kitab Zadul Ma'ad bahawa Nabi SAW sebelum Nabi berhijrah, Nabi telah mengambil perjanjian Aqabah, sumpah setia daripada orang Madinah. Jadi antara sahabat dan lepas itu Nabi SAW melantik 12 orang naqib, 12 orang nuqaba naqib.
Naqib ni apa? Naqib ni ialah sahabat Nabi yang ditugaskan maksudnya memantau pelaksanaan hukum Islam di kalangan sahabat. Masa tu Islam belum ada negara lagi. Jadi mereka, cara mereka pantau sahabat ni pelaksanakan tak janji mereka dengan Nabi SAW, mereka lantik nuqaba, naqib tadi. Jadi antara salah satu naqib tu tadi adalah Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit ini, na'am. Dan dia ni barakallahu fikum syahidal aqabatain, telah menyaksikan dua perjalanan Aqabah, yang pertama dan kedua. Dan beliau juga iaitu Ubadah bin As-Samit ini juga menyaksikan perang Badar, masya-Allah, dan juga semua peperangan. Maksudnya tak ada satu pun perang yang Ubadah bin As-Samit ni miss dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masyahid kullah. Dan Nabi SAW apabila berhijrah ke Madinah, Nabi telah mempersaudarakan antara Ubadah bin As-Samit dengan seorang sahabat Nabi namanya Abu Marthad Al-Ghanawi. Abi Marthad ataupun Abu Marthad Al-Ghanawi. Naam. Dan Ubadah bin As-Samit ni meriwayatkan lebih kurang 180 hadis. 180 hadis, agak banyak juga, masya-Allah. Naam. Dan Ubadah bin As-Samit ni juga antara kehebatannya juga, beliau adalah antara sahabat Nabi yang mengumpulkan Al-Quran, jama' Al-Quran fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti bersama dengan Mu'adz, Ubay bin Ka'ab, Abu Ayyub Al-Ansari dengan Abu Darda. Pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab hantar dia ke Syam sebagai qadi dan guru, qadi, hakim dan mualliman. Dan dia pindah ke Palestin. Kalau kita baca ada satu hadis dalam Sunan Ibnu Majah tu, cantik kisah dia, Ubadah bin As-Samit ni dengan Muawiyah. Saya tak tahu nak cerita ni sesuai ke tak untuk nak cerita sekarang ni. Ubadah bin As-Samit ni dia pernah sekali Umar Al-Khattab hantar dia jadi guru di Syam. Masa tu Muawiyah jadi khalifah di Syam. Jadi masa tu Muawiyah dia membenarkan pertukaran emas dengan perak. Pertukaran emas dengan perak dengan secara emas lama dengan emas baru. Emas lama dengan emas baru dengan nilai yang sama, dengan nilai yang tak sama. Jadi bila berlakunya benda tersebut, Ubadah bin As-Samit ni kata, ini riba ni. Dia kata, aina ulama'ukum, kata Ubadah bin As-Samit, aina ulama'ukum, aina ulama' kamu, benda ni haram ni. Lalu dia pun sebutkan hadis al-yadu bil yad, kan, kata al-dhahabu bil dhahabi, emas dengan emas, perak dengan perak, ila akhir hadis tersebut. Kemudian Muawiyah masa tu dia mengambil pendapat bahawa riba itu hanya pada nasiah, pada tangguh, pada riba tangguh saja. Riba maksudnya riba tangguh. Riba tangguh ni apa dia? Iaitu kita menaikkan nilai hutang itu apabila dia ditangguhkan bersama dengan penangguhan tempoh. Contohnya macam katakanlah kalau hutang 1,000 tapi kalau nak bayar bulan depan kena bayar 1,100. Itu dipanggil riba. Riba nasiah. Jadi Muawiyah masa tu dia ambil pendapat bahawa riba itu hanyalah riba nasiah saja. Jadi Muawiyah kata innamar riba fi nasiah. Betul ada hadis Nabi SAW. Sungguh riba itu daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, riba itu hanya bernasiah. Maka ketika itulah Muawiyah dia bengang, dia patah balik ke Madinah. Umar Al-Khattab kata, wahai Ubadah, kenapa kau balik ke sini? Kenapa kau balik ke sini? Kata, aku tak nak duduk. Dia pun ceritakanlah sekian. Dan dia kata ke Umar Al-Khattab, kata, demi Allah, aku takkan duduk di negeri ada orang yang menghalalkan riba. Itu kita nak point itu. Aku tak nak duduk kat situ selagi ada. Kali masa Umar Al-Khattab pun ditulis surat. Dan tulis surat dia hantar kepada Muawiyah. Dia kata betul apa yang disebutkan Ubadah bin As-Samit. Maka Ubadah bin As-Samit pun, barakallahu fikum, dia pun
Dia pun macam seolah berat hati nak pergi balik ke Syam. Masa tu Umar Al-Khattab kata, wahai Ubadah, pergi balik ke Syam. Sesungguhnya hinalah atau rugilah negeri tidak ada keberkatan pada bumi yang tidak ada orang, tidak yang engkau tidak ada padanya, atau tidak ada orang seperti engkau di dalamnya. Maksudnya Umar Khattab. Akhirnya dia pun pergilah. Ada kisah dia dengan Muawiyah sangat banyak. Masya Allah. Ubadah bin As-Samit ni antara sahabat Nabi yang hebat dalam menegakkan ma'ruf dan cegah yang mungkar. Ya, sampai dia kata apa? Sebab dia di sini kata, aku ambil sumpah setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentauhidkan Allah Taala, untuk melakukan salat, untuk menunaikan zakat, wan nushu likulli muslim, dan menasihati sekalian muslim. Dan ada hadis lain pula, Ubadah bin As-Samit kata, aku angkat sumpah dan sumpah setia dengan Rasulullah SAW atas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang hebat, yang sehingga akhirnya Muawiyah hormat dengan Ubadah bin As-Samit ni. Segan. Banyak lagi kisah dia yang bukan sini makamnya. Kalau kita cerita pasal Ubadah bin As-Samit saja, mungkin kita mengambil masa yang terlalu banyak untuk bincang berkenaan dengannya. Tapi cukuplah sekadar itu untuk kita mengetahui bahawa dia antara sahabat Nabi yang hebat, berjuang dengan Nabi SAW, dan meninggal pada tahun 34 Hijriyah. 34 Hijriyah ketika umurnya 72 tahun. 72 tahun. Maksudnya masa perjanjian Aqabah tu umur 40-an. Umur dia lebih kurang 40-an. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Jadi Ubadah bin As-Samit. Jadi Ubadah bin As-Samit dia kata apa? Bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallam bersabda, tidak ada salat, la salata, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca pembuka kitab. Okey. Kalau dalam buku Syekh Bassam ni dia bagi makna al-ma'na al-ijmali, makna yang umum dulu. Dia kata apa? Suratul Fatihah ya ummul Quran wa ruhuhu. Surah Al-Fatihah ni adalah ibu Al-Quran, ummul Quran. Dan perkataan ummul Quran ni ialah memang sabit dalam hadis. Maksudnya selain daripada nama Al-Fatihah, dia juga namanya ummul Quran. Kata Syekh sini, dan nama Al-Fatihah ni banyak. Al-Fatihah, Ar-Ruqyah, Sab'ul Mathani. Apa lagi nama Al-Fatihah? Ummul Kitab, ibu sekalian kitab. Ummul Quran, ibu sekalian Quran. Lain juga dikatakan Muqaddimah. Ini sebagai Muqaddimah. Juga nama lain juga adalah As-Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani 7 ayat yang diulang-ulang. Ada yang kata Sab'ul Mathani ni maksudnya adalah yang dikecualikan, iaitu tidak ada kitab-kitab yang sebelumnya ada surah macam surah Al-Fatihah ni. Nah, betul kata Imam Mujahid, dia kata Sumiyat Mathani, dinamakan Mathani kerana apa? Kerana Allah Ta'ala telah menjadikan dia khusus, special, eksklusif untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Antara lain juga Ar-Ruqyah seperti disebut tadi. Nama lain juga Ar-Ruqyah, juga nama dia sebagai Asy-Syifa. Juga nama dia Al-Kafiyah, iaitu yang mencukupkan. Jadi itu nama surah Al-Fatihah. Dalam buku ni Syekh Bassam kata suratul Fatihah wa hiya ummul Quran. Betul. Kenapa dinamakan ummu? Maksudnya semua isu-isu dalam Quran dia kembali kepada Al-Fatihah. Contohnya, sebagai contoh, dalam Al-Quran ada cerita pasal apa? Ada cerita pasal hukum hakam, betul tak? Salat, zakat, puasa, haji, itu dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya hanya kepada kamu kami beribadah. Jadi kalau orang tanya macam mana nak beribadah, dalam Quran diceritakan pasal ibadah. Dalam Quran juga ada cerita pasal syurga dan neraka. Kan? Ada cerita pasal syurga dan neraka. Jadi kat mana syurga dan neraka ceritanya? Itu Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Juga dengan ayat lain, iaitu suratul ladzina an'amta alaihim, adalah orang yang telah kau bagi nikmat kepada mereka. Al-Quran juga ada kisah orang yang beriman, kisah para anbiya, kan? Maka kisah para anbiya tu
juga para orang saleh, Luqman Al-Hakim contoh seumpama dengannya, maka itu ada dalam siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan orang yang telah kau bagi nikmat kepada mereka. Dalam Quran juga ada cerita pasal orang yang dimurkai, yang dimarahi, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar perjanjian, yang melanggar perintah Allah. Maka itu dekat mana? Itu dekat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam Quran ada cerita apa lagi? Ada cerita pasal langit dan bumi, betul tak? Perjanjian langit itu ada dalam kesimpulan dalam alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Quran juga ada cerita pasal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kembali kepada Allah dan juga Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Nah, dan juga kembali pada perkataan Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sebut apa saja pasal apa dia dalam Al-Quran, maka Al-Fatihah tu dia punya kesimpulan, dia punya jis dia punya intisari Al-Quran itu ada pada Al-Fatihah. Nah, suratul Fatihah ya ummul Quran wa ruhuhu, dan dia adalah ruhnya Al-Quran. Li'annaha jama'at anwa'al mahamid, dan dia mengumpulkan segala bentuk, pelbagai bentuk puji-pujian dan sifat yang tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menetapkan bahawa Allah Taala itu Malik, Raja, Al-Qahr, yang berkuasa, yang mengalahkan musuhnya. Dalam Quran, kat mana? Malik Yaumiddin. Quran juga cerita pasal Al-Ma'ad wal Jaza. Cerita pasal ganjaran, balasan baik dan juga balasan buruk. Itu dalam Al-Fatihah ada sebut. Ada cerita pasal ibadah dan tujuan ibadah. Maka itu dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al-ibadah. Okey. Wa hadhihi anwa'ut tauhid wat takalif. Ini juga bentuk-bentuk tauhid. Bentuk tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' sifat ada dalam surah Al-Fatihah. Kalau tanya, kat mana tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' sifat dalilnya? Ada dalam Al-Fatihah. Rububiyah, alhamdulillah rabbil alamin. Asma' sifat ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yaumiddin, Bismillah, Allah, alhamdulillah. Ada tak tauhid al-asma' wa sifat? Ada. Mesti disebut tadi. Ada nama Allah, ada ar-Rahman, ada ar-Rahim, ada Malik Yaumiddin, ada Rabb. Ada tak rububiyah? Ada Rabbil Alamin, Malik Yaumiddin, itu rububiyah. Dan juga ada juga dalam itu ialah tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah. Dekat mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita agungnya surah Fatihah ini mengandungi ketiga-tiga jenis tauhid dalam surah tersebut. Apa kata Syekh Basam lagi? Thumma ishtamalat ala afdhalid du'a. Di dalam surah Al-Fatihah juga adalah terdapat terkandung di dalamnya doa yang terbaik. Wa ajallal matlub, dan permintaan yang tertinggi, yang termulia. Wa su'alun najat min sulukil tariqil mu'anid. Dia ada sebaik-baik doa. Apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Itu sebaik-baik doa. Itu tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu adalah sebaik-baik doa. Doa supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Dan juga ada doa supaya diselamatkan. Su'alun najah min suluki tariqil mu'adilin. Minta diselamatkan daripada jalannya orang yang degil dan orang yang sesat. Iaitu surah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ila tariqil alimin al-amilin. Agar diberi petunjuk kepada jalan orang yang beramal lagi mengamalkan, berilmu lagi mengamalkan. Kama athbata dhalika risalah bi tariqil luzum. Naam, lidha faradat qira'atuha fi kulli raka'ah. Faradat qira'atuha fi kulli raka'ah. Sebab itulah diwajibkan membacanya pada setiap rakaat. Wa aniqat sihatus salah bi qira'atiha, dan terikat kesahihan sahnya salat itu dengan surah Al-Fatihah. Maksudnya apa? Yang keabsahan salat tergantung pada pembacaannya. Dan hakikat salat yang ditetapkan syariat dinafikan jika ia tidak dibaca. Maksudnya hakikat salat dinafikan jika kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Penafian hakikat salat yang syar'i, ya syariah ini dikuatkan lagi boleh ditakhrij oleh
Dari takhrij yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah daripada Abu Hurairah, Nabi kata la tujzi salatun la yuqra fiha bi ummil Quran. Tidak sah salat. Sebab apa? Sebab kalau dalam hadis ni kata la salata, tiada salat. Tidak ada salat ni, mungkin ada orang boleh kata tidak ada salat ni, tidak ada salat yang sempurna bagi orang yang tidak baca Fatihah. Jadi tidak ada salat kat sini ialah tidak ada salat yang sempurna ke tidak ada salat yang sah. Maka sebahagian ulama kata tak sempurna, maka dia kata tak wajib. Tak, yang jumhur ulama, majoriti ulama kata maksud tidak ada ni tidak wujud, tidak sah. Kenapa? Sebab ada riwayat dari Ibnu Khuzaimah yang sebut la tujzi ni tidak sah, tidak wujud. Jadi dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah itu menerangkan maksud tiada kat sini. Nah, maksud tiada, maksud tiada sini bukan maksud tiada tiada kesempurnaan, tiada sah. Kenapa tiada sah? Kerana ada riwayat lain dari Ibnu Khuzaimah sebut la tujzi salatun la yaqra fiha bi ummil Quran. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca ummil Quran. Lepas itu faham Muhammad? Barakallahu fikum. Mari kita tengok pula perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Seperti yang sudah disebutkan di atas. Mazhab Hanafi, dia kata al-masyru' indahum qira'atul Fatihah fi salah. Bahawa disyariatkan baca Al-Fatihah. Tetapi mereka membenarkan. Namun mereka memperbolehkan salat tanpa membaca Al-Fatihah meskipun orang yang mampu bacanya. Sebab apa? Dia berdasarkan ayat sebelum ni. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Hadis mana? Hadis musi'is salah, hadis sebelum ni. Yang kita bincang panjang sebelum ni. Itu kisah orang yang solatnya tidak betul tu. Ingat lagi tak? Yang Nabi kata patah balik, solat balik. Dia pun patah balik. Dia solat tak betul, Nabi kata patah balik. Patah balik. Nabi suruh ulang sampai kali ketiga. Di kali ketiga Nabi kata, ya Rasulullah, aku tak boleh nak buat lebih dari itu lagi dah. Tolong ajarkan aku ya Rasulullah. Maka Nabi pun bagi tahulah. Nabi kata, idza qumta ila salah, bila kamu nak salat fasbil wudu, ambillah wudu, thumma istaqbil qiblah. Menghadap qiblah, fakabbir, kena bertakbirlah. Kan? Thumma qra' ma tayassara min al-Quran, kena bacalah apa yang kamu mampu daripada Al-Quran. Jadi kata boleh baca apa-apa pun, tak semestinya baca surah Al-Fatihah. Nah, ada pun mazhab jumhur ulama. Tengok sini. Lihat di sini. Yang benar adalah pendapat jumhur, majoriti, yang menetapkan Al-Fatihah bagi orang yang mampu membacanya. Dalil-dalil dari masing-masing pihak sudah disampaikan pada bahagian terdahulu dan mereka semua sepakat wajibnya membaca Al-Fatihah. Ini berdasarkan hadis yang kita bincang sebelum ni. Nabi kata, barang siapa yang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ingat lagi tak hadis Abu Hurairah, tuan-tuan? Ingat lagi tak hadis tu? Okey. Abu Hurairah kata, bacalah Al-Fatihah di belakang imam. Bacalah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Lalu orang katakan dia, Abu Hurairah ni ada orang ada imam dah baca kuat, adakah perlu kita baca lagi? Kita bacalah. Supaya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat dan tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya sia-sia, salatnya khidaj, sia-sia salatnya. Maka kata, ya wahai Abu Hurairah, macam nak baca kalau imam tengah baca? Kata, baca, iqra' fi nafsik. Baca pada diri kamu sendiri, baca perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita imam baca kuat. Nampak tak? Jadi masalah ni kita kena perhatikan betul-betul agar kita tidak tersilap. Okey? Adakah wajib baca Al-Fatihah pada setiap rakaat? Ya, wajib pada setiap rakaat. Sama ada salatul jahr, salat yang baca kuat, ataupun salat yang baca perlahan. Dan inilah alaihi jumhur ulama dan juga mazhab Asy-Syafi'i, ya. Mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa kena baca? Berdasarkan hadis tadi. Juga hadis lain. Kisah Nabi SAW kata apa? Dan kita akan jumpa hadis tu kat depan ni. Kita akan jumpa hadis tu nanti insya-Allah. Ya, dan bab ni.
Tak sebut sini. Okey. Iaitu Nabi SAW, satu hari Nabi salat subuh. Nabi salat subuh, Nabi kata, Mali, tak apa hal aku ni. Aku ni ada orang baca dengan kuat. Siapa yang baca kuat tadi? Kata aku, ya Rasulullah. Nabi kata, apabila imam baca kuat, jangan kamu baca. Jangan kamu ganggu imam dengan bacaan kamu. Kecuali Al-Fatihah. Kecuali Al-Fatihah. Kerana sesungguhnya kalau kamu salat dengan tidak baca Al-Fatihah, maka salat kamu sia-sia, salat kamu sia-sia, salat kamu sia-sia. Kata-kata Syekh Muhammad Al-Ethiopi, syarah Sahih Muslim, dia kata apa? Dia kata ini adalah nas jelas. Bukannya kita terrajih ke ataupun zahir. Ini nas ni maksudnya tak boleh lawan lagi dah dalil ni. Dan Nabi kata tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Dan hadis Ibnu Khuzaimah kata tidak sah salat bagi orang tak baca Al-Fatihah. Nabi kata lagi, jangan kamu baca surah di belakang imam ketika imam sedang baca kecuali surah Al-Fatihah. Sama lagi hadis lain pula, Nabi kata SAW, iaitu siapa yang tidak baca Al-Fatihah maka salatnya sia-sia. Jadi begitu banyak dalil yang kuat, yang hujah menjadi hujah yang kuat untuk menetapkan bahawa barakallahu fikum, iaitu salat tidak sah tanpa tanpa membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Sama ada salatul jahriyah ataupun salatul sirriyah. Sama ada salat dibaca kuat atau salat dibaca perlahan. Dan ini adalah rajih, ini yang paling kuat sekali. Ini adalah yang sahih. Wallahu a'lam. Mereka saling berbeza pendapat tentang bacaan Fatihah bagi makmum. Mazhab Hanbali dan Hanafi mengatakan gugurnya bacaan Fatihah bagi makmum secara mutlak. Mazhab Hanafi kata qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam itu ialah bacaan makmum. Tapi hadis ini dhaif. Okey, hadis ini dhaif. Baik solat untuk bacaan nyaring ataupun tidak nyaring. Itu mazhab Hanafi. Okey. Dan bagi mazhab Hanafi bacaan imam itu bacaan makmum. Tapi hadis ini tak sahih. Mazhab Syafi'i dan Ahlul Hadis mengatakan, mazhab Syafi'i dan Ahlul Hadis mengatakan mewajibkan baca Al-Fatihah bagi setiap orang yang salat, baik imam maupun makmum, apatah lagi kalau salat bersendirian. Mazhab Maliki mengatakan wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum dalam salat yang tidak nyaring dan gugur dalam salat yang nyaring. Mazhab Maliki pula kata kalau Nabi baca kuat, kalau imam baca kuat, tak wajib baca belakang. Ini juga merupakan satu riwayat daripada Imam Ahmad dan merupakan pilihan Ibn Taymiyah serta selainnya dari kalangan muhaqqiqah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia ambil pendapat kalau belakang imam yang baca kuat tak perlu baca Al-Fatihah. Tapi kalau imam tu baca Fatihah perlahan, maka kita wajib baca. Okey. Ini menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Namun kita juga ahli sunnah dia tidak ta'assub pada mana-mana pendapat, melainkan ta'assub pada dalil yang ada pada pendapat tersebut. Mazhab Hanafi berhujjah dengan hadis. Barang siapa salat di belakang imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Bacaan imam itu ialah bacaan makmum. Ataupun idza quri'al imam fa qira'atul imam qira'atul lah. Hadis ini dikutip oleh Ibnu Majah. Dan Syekh Al-Albani menghasankannya. Yang sahih hadis ini dhaif. Itu juga dengan firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Mereka berdalilkan dengan ayat Quran, bila dibacakan Al-Quran maka dengarlah. Tapi itu di luar solat. Itu di luar solat, fa ansitu, maka diam. Dan juga idza qara'a fa ansitu. Jadi Imam Syafi'i, adapun mazhab Syafi'i dan orang yang berpendapat dengan mereka berhujjah dengan hadis Ubadah yang disebutkan dalam bab ini. Mereka menanggapi hadis barang siapa salat di belakang imam sesuai dengan dikatakan Ibnu Hajar, dan semua jalurnya cacat serta tidak dapat jadikan hujah. Nampak tak? Si pasal kata lemah. Adapun ayat yang dibaca Quran sini merupakan bacaan bersifat umum untuk setiap bacaan, sedangkan hadis Ubadah khusus untuk surah Al-Fatihah. Maksud ayat Quran, idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila bacakan Quran maka diamlah. Maksudnya diamlah kalau kamu baca selain daripada Al-Fatihah.
Saya katakan, Syekh Abdul Rahman Bassam kata, untuk menenangkan hati ialah dengan membuat rincian seperti pendapat Imam Malik dan Ahmad dalam satu riwayat daripadanya, kerana dalil di antara dua golongan di atas dapat digabungkan di dalamnya sehingga semua diamalkan. Di samping itu, makmum kehilangan Al-Fatihah dalam salat yang tidak nyaring jika ia tidak membaca dia dan tidak mendengar dari imam. Sementara tidak ada faedah keberadaan imam jika makmum sibuk dengan bacaannya sendiri. Ini Syekh cuba bagi logik lah. Apa gunanya bacaan imam kalau kita kena baca sendiri? Tidak. Kita kata bacaan imam ada faedahnya juga. Sebab itulah imam, bila dia baca waladhdallin amin, dia diam sebentar, maka makmum baca surah Al-Fatihah. Okey. Kalau ustaz, apa dalilnya kita diam sebentar? Kan? Apa hujahnya kita kena diam sebentar? Maka dalil hujahnya adalah supaya mereka itu boleh membaca Al-Fatihah. Supaya mereka boleh membaca Al-Fatihah. Dan mereka boleh baca Al-Fatihah. Dan mereka boleh habiskan Al-Fatihah. Dan mereka boleh mendengar Quran yang dibaca oleh imam tadi. Nah, imam, namun benda yang tidak diperincikan oleh syarak, maka kita boleh buat. Seperti Imam Bukhari ambil pendapat kata kena baca Fatihah. Cuma Imam Bukhari ambil pendapat dia kena baca celah-celah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah. Jadi ini hujah bagi yang kita sebutkan dalam jadi Syekh Bassam ni dia kata apa gunanya imam? Tidak. Imam kita boleh mendengar lagi dan tidak ada masalah. Kita mazhab Syafi'i tidak pernah ada masalah untuk mendengar bacaan imam selepas kita baca surah Al-Fatihah. Itu kesimpulan daripada ni. Jadi kesimpulan hadis ni kata Syekh, dia kata kewajipan membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat salat dalam bahawasanya tidak cukup selainnya meskipun ada kemampuan untuk membacanya. Nah. Batalnya solat kerana meninggalkan bacaan Al-Fatihah dari orang yang sengaja mengerjakannya, orang bodoh dan orang yang lalai. Kerana ini merupakan rukun dan rukun-rukun tidak dapat digugurkan secara mutlak. Bahawa Al-Fatihah kena wajib baca. Yang ketiga, seperti yang sudah disampaikan di atas, yang paling benar di antara tiga pendapat adalah makmum wajib membaca Al-Fatihah dalam solat tidak nyaring. Syekh ni dia rajihkan pendapat mazhab Maliki. Dan bacaan itu gugur bagi orang yang baca nyaring. Kita kata apa dalilnya dia gugur? Apa dalilnya bahawa bila kita jadi makmum bacaan, maka kita tak perlu baca Al-Fatihah? Mereka kata, bila Allah Ta'ala kata dalam Quran, bila dibacakan Quran, maka diamlah. Fa'al situ, maka diam dan dengarlah. Ya, betul, itu Quran. Sekarang ni bertembung antara dua. Kita kata pertembungan tadi ada pertentangan tak? Tidak. Maksudnya betul, jangan baca apa-apa kecuali Al-Fatihah. Sebab Nabi dah sebut dalam hadis Sahih Muslim. Nabi kata kecuali Al-Fatihah, illa Al-Fatihah. Dan siapa tak baca Al-Fatihah sebenarnya dia khilaj. Siapa tak baca Al-Fatihah maka solatnya sia-sia, khilaj. Ada orang kadang-kadang dia kata ya sebab kita dah terbiasa kan orang sunnah kita. Bila dia baca sifatus salah, dia ambil pendapat Syalbani ni. Jadi bila kita bawa ke mazhab Syafi'i sebegini, maka mereka nampak macam pelik pula. Dia kata, pendapat ni tak sunnah ni. Ada yang kata dia kata tak sunnah pula. Ini tak sahih. Nampak ni ada dalil tu yang hujah. Saya baca hadis Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya ulang sekali lagi. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummul Quran fa hiya khidaj. Hadis yang kita baca ni Ubadah bin As-Samit ni juga sama macam hadis riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat dengan tidak membaca ummul Quran, maka salatnya khidaj.
Khidaj, Nabi ulang 3 kali khidaj. Khidaj maksudnya apa? Ghairu tamam, tak sempurna, tak sempurna, tak sempurna. Maka orang tanya Abu Hurairah, dia kata, inna nakunu wara'al imam, kami ni salat belakang imam. Faqala iqra fi nafsik, baca dalam diri kamu, maksudnya baca perlahan. Iqra fi nafsik, baca perlahan. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi sallallahu bersabda, Nabi dia baca hadis berkenaan dengan Allah, Nabi sallallahu ya Allah Ta'ala bagikan Fatihah itu kepada dua. Allah Ta'ala bagikan Fatihah itu kepada dua. Nah, jadi barakallahu fiik, ini hujah ni sangat kuat. Sangat kuat untuk menetapkan bahawa surat yang tidak dibaca Al-Fatihah itu tidak sah. Betul Syekh Adam Atiwi saya sebut tadi, ini nas. Ini nas. Dan nas tak boleh. Nas nak lawan dengan mantuk, nak lawan dengan mafhum, mantuk lagi kuat dalil mantuk. Dalil yang jelas. Yang kata siapa tak baca Fatihah tak sah. Baik. Mungkin ada orang yang kata, okey, ini isu lain pula. Kalau kena baca Fatihah, dia kata, kalaulah saya baca Fatihah pada rakaat pertama sahaja, sah tak? Dia kata. Sebab apa? Ada sebagian pendapat kata, kalau kita baca, sebab salat itu dinamakan salat, maka kalau kita, Nabi kata tidak ada salat bagi tidak baca Fatihah. Nabi tak kata kena baca pada setiap rakaat. Dia bagi hujah macam tu pula. Yang ni berdasarkan hadis yang disebut tadi, kata la'allakum taqra'una. Satu hadis yang kita baca ni hadis riwayat Daraqutni dan Hakim, juga Abu Daud, juga Tirmizi dan juga Bukhari dan juga Ibn Hajar kata, maksudnya dia kata macam ni, satu hari Nabi SAW salat, maka salat subuh, thaqulat alaihi al-qira'ah fi salat al-fajr, maka Nabi rasa berat nak baca sebab ada orang baca kat belakangnya. Maka dia macam terganggu lah. Falamma faragha, bila habis salat tu, maka Nabi kata, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, kata, kenapalah, apa hal lah kamu baca belakang imam kamu ni? Atau la'allakum taqra'un, kemungkinan kamu dibaca belakang imam kamu. Maksudnya ketika kamu jadi makmum, kamu baca Quran dengan kuat. Naam, hadha ya Rasulullah. Ya betul ya Rasulullah, aku ni orang ini ya Rasulullah. La taf'alu illa bi Fatihah di kitab. Jangan lakukan kecuali Fatihah. Jangan lakukan kecuali Fatihah. Nabi sebut tak jangan lakukan kecuali Fatihah? Maksudnya apa? Maksudnya kena baca Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Dan tidak ada salat bagi orang yang tidak membacanya. La salata liman lam yaqra fiha. Naam. Sebutlah dalam mantuk ini, sebutlah. Barakallahu fiik. Ada tak pembincangan yang terlepas daripada hadis ni? Nah, ada soalan tak berkenaan dengan tajuk ni? Baca Fatihah ni, Akhi Imran. Kalau tak boleh saya nak teruskan hadis seterusnya. Okey, baik. Kita baca hadis seterusnya. 99.
أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب والسورتين ويطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمو الآيات أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب والسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي ركعتين الأخريين بأم الكتاب وكان يطول الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. Hadis ni bagus, sangat mantap hadis ni ya. Hadis ni pertama sekali dia maksud dia dari Abu Qatadah Al-Ansari berkata Rasulullah SAW pada 2 rakaat pertama dalam solat zuhur membaca Al-Fatihah dan 2 surah. Macam lepas Fatihah surah, lepas Fatihah surah. Beliau memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan pada rakaat kedua. Maksudnya rakaat pertama lagi panjang daripada rakaat kedua punya bacaan. Jadi ini yang sunnahnya. Iaitu kalau kita rakaat pertama baca 100 ayat, rakaat kedua kita baca 80 ayat macam tu, lebih pendek. Dan terkadang beliau memperdengarkan ayat yang dibacanya. Itu pada solat zuhur, baca perlahan ke baca kuat? Baca perlahan. Tapi kadang-kala Nabi baca kuat. Untuk apa? Untuk ajar. Tujuan ni untuk mengajar. Bukan sentiasa begitu. Rasul Asar juga beliau membaca Al-Fatihah dan 2 surah. Beliau memanjangkan pada rakaat pertama dan memendekkan pada rakaat yang kedua. Demikian pula dalam solat subuh beliau memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan pada rakaat kedua. Nampak tak? Yang ni ada terjemahan yang terlepas. Wa yuqassiru fi tsaniyah. Wa fi rak'atain ukhrayain bi ummil kitab. Dan dia tak sebut sini ada benda yang terlepas daripada terjemahan ni. Nampak ni? Kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat yang dibacanya. Dalam solat asar beliau membaca Al-Fatihah dan 2 surah. Betul tak? Beliau memanjangkan pada rakaat pertama dan memendek kepada rakaat kedua. Betul, itu ada. Yang ni dia tak terjemahkan. Tuan-tuan tengok dekat skrin yang saya gelapkan ni. Dia tak terjemahkan. Allahu akbar. Wa fi rak'ataini al-ukhrayaini bi ummil kitab. Dan dalam 2 rakaat yang akhir dalam solat zuhur dengan asar, Nabi membaca Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahawa Al-Fatihah tu kena baca pada setiap rakaat. Bukan 2 rakaat pertama saja. Pada setiap rakaat. Wa fi rak'ataini al-ukhrayaini. Pada 2 rakaat yang akhir itu Nabi baca bi ummil kitab dengan banyak baca kitab. Kemudian barulah kata wa kana yutawilu fi rak'atil ula fi salati subuh. Nabi pula memanjangkan memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dalam solat subuh wa yuqassiru fi tsaniyah dan baca dan pendekkan pada rakaat yang kedua. Jadi ini sunnahnya sebegitu. Naam. Kita tengok dulu Naam. Naam. Bila kat Syekh sini dia bagi maksud surah apa semua, ini tak boleh bincang lah. Jadi kita tengok sini apa kata Syekh Abdul Rahman Al-Bassam. Maknanya al-ijmali, ketika salat Rasulullah SAW memerhatikan kemaslahatan secara umum bagi orang yang salat. Kerana itulah beliau biasa membaca sebahagian dari Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah dan 2 rakaat pertama dari salat zuhur dan asar. Kerana manusia lebih bersemangat pada permulaan ibadah. Adapun dalam 2 rakaat yang akhir beliau memperbatasi pada Al-Fatihah kerana khawatir para makmum menjadi bosan dan malas. Begitulah hikmahnya. Maksudnya dah penat kan. Sebab Nabi SAW baca panjang. Solat subuh Nabi baca kadar 100 ayat. Solat zuhur Nabi baca separuh daripada itu, 50 ayat. Solat asar Nabi baca separuh daripada itu, iaitu 25 ayat. Solat maghrib Nabi baca surah-surah yang pendek. Solat isyak Nabi panjang-panjang sikit, separuh daripada surah asar, solat asar tadi. Jadi bayangkan jadi kita jangan kiaskan dengan kita ni. Kiaskan dengan kita, Allah takkan sembahyang zuhur pun bosan. Nabi baca 50 ayat sembahyang zuhur. Jangan kita kira
Lepas zuhur pun bosan kau. Teruk kau ni. Nabi solat zuhur baca 50 ayat bang. 50 ayat panjang tu. Okey, separuh surah Al-Kahfi tu. Sanggup baca 5 muka surat rakaat pertama. Rakaat kedua baca kurang sikit daripada tu. Nah, lepas itulah Nabi baca ketiga keempat Nabi tak baca surah. Di samping itu, agar orang yang ketinggalan masih sempat mendapatkan semua salat. Lepas tu sebab apa rakaat pertama lagi panjang? Sebab biar orang sempat, kadang-kadang dia dengar azan, dia terlewat nak datang. Kan? Kerana itulah beliau memanjangkan rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua. Ini sunnahnya. Baik dalam cara membaca maupun lama waktunya. Di belakang persyaratan zat yang Maha Esa ini terkandung rahsia, hikmah dan pelbagai macam kemaslahatan, iaitu kepentingan umum yang membuat orang mukmin berasa tenteram dan senang hatinya, tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah tujuan yang paling tinggi dari ibadah. Kalau Syekh Ibn Mulaqin kata apa? Hikmah dalam baca panjang ni, dia kata, kenapa pada 2 rakaat zuhur, asar dan subuh? Kerana zuhur waktu qailulah, orang qailulah. Jadi bila orang qailulah dia nak bangun kan dia lambat sikit. Jadi waktu dia baca panjang. Asar pula waktu orang tengah sibuk bisnes, nak berniaga. Syughulun nas bil bai' wa syira'. Dan penat amal baca panjang sikit bagi orang sempat dah nak bangun apa semua. Dan subuh pula ialah waktu tidur. Ataupun waktu mereka tengah qiyamul lail. Supaya subuh orang sempat. Waktu kita tengok sembahyang subuh orang kurang kan. Jadi kita pelik masjid kita sekarang ni, dah lah subuh masuk awal. Baca pula inna a'tainahu Allah. Nak cepat-cepat sangat nak iqamah ni sebab apa? Nombor satu, cepat sangat nak iqamah orang kita ni. Ya, minta maaf saya sebutlah sebab apa? Sebab kadang-kadang AJK masjid ni tu orang tua. Tak tahan tunggu lama. Qamatlah cepat. Dia nak jaga masalah depa-depa je. Minta maaf disebut kat sini. Dia tunggu lama sikit. Sehingga orang yang dari rumah sempat. Okey. Rumah saya kadang-kadang 5 minit je. Tak sampai 1 minit setengah daripada masjid. Tapi tak sempat juga. Kalau lepas azan, sembahyang qabliyah subuh, terus naik kereta pergi, pada rumah saya 1 minit setengah daripada masjid. Sampai-sampai tak sempat. Kadang-kadang rakaat tu. Sebab begitu cepatnya nak iqamah tu. Nah, kemudian baca pendek pula tu. Malas. Imam yang malas. Minta maaf saya sebut. Lepas tu banyak masyayikh kata, ini imam yang malas. Sama ada malas nak baca panjang atau malas nak hafal Quran. Macam tu lagi. Malas juga tu. Awak imam pemalas nak hafal Quran. Minta maaf saya sebut. Saya marah betul dengan imam yang malas nak hafal Quran. Awak jadi imam bukannya buat apa pun. Dia kata, jadi imam murajaah Quran. Awak imam baca satu hari satu rakaat, satu muka surat. Biasakan masyarakat kita dengan begitu pada solat-solat yang tak sibuk. Waktu subuh dah lewat, barulah baca pendek-pendek. Tak tahu orang nak pergi sekolah kan, senang pergi kerja. Jadi subuh awal sekarang 5.40, 5.50 dah masuk subuh. 5.45 dah masuk subuh. Panjangkan bacaan. Wa Quran al-Fajr. Baca Quran dah pada waktu fajar. Quran al-Fajr kana masyhuda. Dan Quran pada waktu fajar ini disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar As-Siddiq baca dekat sembahyang subuh panjang sampai dah nak terang dah. Sampai langit dah nak terang. Lalu orang kata bukan ini solat munafik. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, kita kata itu bukan solat munafik. Munafik tu waktu dah terang tu baru nak sembahyang. Kita daripada gelap sampai terang. Itu bukan solatnya munafik. Betul kata Syekh kat sini. Fatawwalata dan dipanjangkan duanya bil qiraah liyudrikahuma al-mutaakhir, supaya orang yang lambat itu boleh sempat sampai. Ishtighalihi bima dhakarna min al-qailah wa ta'ab wan-naum, kerana mereka itu qailulah ataupun letih ataupun tidur. Masya-Allah. Wa in kana qira'atuhuma fil 'asr aqsar, wala musab al 'asr tu waktu pendek bandingkan subuh dan juga asar. Baik. Syekh Bassam kata,
Rasulullah SAW juga melakukan yang demikian itu dalam solat subuh dengan memanjangkan bacaan rakaat pertama, rakaat kedua. Adapun ketika solat zuhur dan asar dilakukan tidak nyaring, kecuali beliau menyaringkan sebahagian ayat pada waktu tertentu agar mereka tahu bahawa beliau membacanya lalu mereka mengikutinya. Nampak? Kat sini juga ada perbuatan Nabi kadang-kadang ketika solat zuhur dengan asar Nabi baca kuat sikit. Anda kata kat sini apa tujuan dia? Liyakuna dalilan ala anna al-israr laysa bi syartin li sihhati salati sirriyah. Pertama Nabi nak bagi tahu bahawa baca perlahan itu bukan syarat sah salat. Maksudnya kalau kita baca kuat pun salat itu masih sah. Tapi sunnah baca perlahan. Okey. Nampak tak? Fayakun dzalika bayan al-jawaz ma'a anna al-israr minhu sunnah. Sunnah bukan syarat sah. Jadi Nabi sengaja baca kuat. Okey. Wa yahtamil annahu laysa maqsudan. Ada sebagian ulama kata Nabi bukan sengaja buat macam tu, balkan yahsul bi sabaqil lisan. Kalau Nabi tengah syok tadabbur Quran, sehingga Nabi ternaik suara. Wallahu a'lam. Yang sahih Nabi buat dengan sengaja. Sama ada pertama, seperti kata Syekh Bassam ni, tujuan dia untuk nak ajar orang bahawa lepas Fatihah ada juga baca surah. Dan ataupun Nabi nak ajar orang juga bahawa pada solat zuhur dengan asar ni, 2 rakaat yang akhir tu Nabi baca Fatihah. Jadi kita boleh kata kenapa Nabi kuatkan suara, nombor satu, tujuan Nabi nak ajar makmum. Orang solat zuhur dengan asar boleh baca kuat. Dan perbuatan ini dilakukan oleh Umar Al-Khattab dan dilakukan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah sembahyang asar baca kuat. Umar Al-Khattab pernah sembahyang asar baca kuat. Tujuan apa? Nak ajar orang bahawa macam ni cara baca ketika solat asar. Kemudian dia diamlah. Dan tujuan kedua apa? Nak bagi tahu seperti kita sebutkan tadi bahawa membaca kuat ini, baca perlahan itu adalah sunnah, bukannya wajib. Jadi kalau orang baca kuat, sah salatnya. Baca kuat, sah salatnya. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Hadis bincangan seterusnya, kesimpulan hadis dan hukum hakamnya. Kata Syekh Abdul Bassam, pensyariatan membaca sebahagian daripada Al-Quran setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat yang pertama dan solat zuhur dan asar. Sahih, betul. Maksudnya solat zuhur dengan asar juga kita baca surah. Yang kedua, anjuran membatasi bacaan dengan Al-Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir dalam solat zuhur dan asar. Yes. Di 2 rakaat akhir kita tak baca surah. Itu sunnahnya. Yang ketiga, membacakan rakaat pertama dan rakaat kedua. Ini sunnah. Rakaat pertama lagi panjang daripada rakaat yang kedua. Yang keempat, anjuran untuk tidak membaca nyaring dalam 2 solat ini. Betul? Solat zuhur dengan asar dipanggil solat sirriyah, solat baca perlahan. Yang kelima, boleh menyaringkan bacaan sebahagian ayat Quran dan terutama sekali jika dimaksudkan sebagai pengajaran. Itu boleh. Baca kuat untuk sebagai mengajar. Yang keenam, anjuran memanjangkan solat rakaat pertama dan rakaat kedua dalam solat subuh. Kita sebutkan tadi. Yang ketujuh, menurut Imam Nawawi yang terakhir, dari sisi kedua bahawa dianjurkan memanjangkan bacaan dalam rakaat pertama secara sengaja, dan pilihan ini pendapat yang sejalan dengan zahir sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Nah, tengok hadis terusnya pula. Baca At-Tur.
Untuk kita simpan dulu hadis ni, insya-Allah kita akan bincangkan pada Darsul Qadim biidznillah taala dan kuliah akan datang. So kita sekalikan nanti, iaitu apakah surah-surah yang Nabi baca. Okey. Apakah surah-surah yang Nabi biasa baca dalam solat fardu. Cantik ni. Okey. Supaya kita belajar bahawa Nabi SAW ada kalanya Nabi baca surah yang pendek dan ada kalanya Nabi baca surah yang panjang. Bukannya semua surah-surah pendek saja. Kadang-kadang setengah orang kata kita kena jaga maslahah makmum. Tidak, kita tengok macam Nabi SAW lakukan biidznillah ta'ala. InsyaAllah kita simpan hadis ni pada Darsul Qadim biidznillah ta'ala. Ada soalan lagi tak ya akhi Imran? Tak ada, cukup sekadar ni. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.